Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما ودليلا اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا آمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah dengan sifat Rahman, Pemurah, masih memberi kita nikmat dan rezeki yang melimpah ruah sehingga dapat kita hidup pada saat ini. Dan sifat Rahim yang selalu disebutlah Bismillahirrahmanirrahim, penyayang. Allah sayang kepada kita, tandanya ialah Allah menjadikan hati kita ini bersih, jernih, bulat hati, dia panggil kita lama, untuk kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan ini menjadikan kita hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjaya dunia dan akhirat. Semoga kita sekalian Allah permudahkan perjalanan kita di alam akhirat dan kita dapat menikmati nikmat yang kekal, iaitu nikmat syurga. Wal akhiratu khairul laka minal ula, disebut Al-Quran. Akhirat itu, berjaya di syurga itu, di akhirat, khairul laka, lebih baik bagi kamu. Orang beriman, orang hidup yang beriman pada Allah ni, khairul lak. Akhirat itulah paling baik sekali. Dunia tak ada apa. Minal ula, daripada yang awal. Baik daripada dunia. Awal dunia lah. Jadi akhir kita semuanya akan duduk hidup di alam namanya alam akhirat. Jadi sama-sama kita
jadilah diri kita ini hamba yang sungguh taat dan kasih pada Allah. Dan tolong ingat, tiap-tiap orang Islam lagi beriman, ingat janji Allah. Janji Allah ni orang Islam kena tahu. Allah sebut melalui lisan Nabi, dan Nabi sebut sabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Hadis ni tolong semat di hati, simpan elok ngaji, buat azimat. Siapa-siapa, barang siapa yang suka berjumpa Allah. Soalan saya tanya dalam ngaji, kita hidup sampai saat ni, berapa hari, berapa saat kita ada rasa nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Cuba renung. Kau seronok nak jumpa alam dunia hari-hari hidup. Macam mana nak jumpa Allah? Rasa cinta dan suka kepada ibadat yang Allah Ta'ala perintah, sama ada wajib ataupun sunat. Kita sekarang suka tak ibadat wajib? Suka tak ibadat sunat? Ya, kita jawab yang mudah lah. Kita ke orang suka lepas semayang buat sunat, termasuk golongan suka lah. Yang suka itu yang akan sampai ke syurga Allah. Yang tak suka jelas lagi nyata. Syurga mana dia pun nak masuk? Atas dunia pun tunjuk tak suka, nak masuk lagu mana? Cuba renung ni, Allah bagi akal duduk dalam otak kepala ni, renung elok lah. Jangan jadi siapa kera, beruk, monyet tu, fikir tak tu. Cuba jadi manusia. Waman kariha liqa Allah. Siapa yang benci jumpa Allah. Kalau tak ada orang benci jumpa Allah, Nabi tak kata lagu ni. Makna kata ada orang yang benci jumpa Allah. Dia tak mengaku tapi dia tak sembahyang. Tu namanya munafik. Islam, dia tak sembahyang, kita habaq dia tak mengaku. Kami pun sembahyang, tapi tak. Itu munafik namanya. Munafik ni apa Quran jawab? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang sifat munafik ni tingkat dia duduk di paling bawah daripada neraka. Kira satu semua neraka dia duduk bawah lagi bawah, walaupun neraka jahanam dia bawah lagi. Berat orang munafik ni. Siapa yang benci jumpa Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah juga benci jumpa dengan dia. Dia kata Allah benci, bukan Allah tak mau jumpa. Allah pasti jumpa semua kita, tapi Allah benci keadaan ia dilaknat oleh Allah. Apa laknat? Jauh daripada rahmat. Apa makna dia? Tidak dapat keampunan langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa pun tak ada baik. Jadi pilihlah dengan akal yang sempurna, manusia yang cinta suka jumpa Allah. Jawapannya Allah suka jumpa dengan orang itu. Kalau kita ada rasa dalam hati kita kuat, jazam sungguh nak jumpa Allah Ta'ala. Pasal apa semayang ni? Nak jumpa Allah lah. Pasal apa duk berdoa? Nak jumpa Allah. Pasal apa yang duk mengaji? Nak jumpa Allah. Tu jawapan kita, nak jumpa Allah lah ni. Bukan nak senang di alam kubur. Senang tu Allah bagi. Bukan nak senang di sana. Sebab tu orang kaya dunia tak senang pun ada. Anugerah daripada Allah. Kita dah berdoa semayang sunat, pasal apa main sunat rajin sangat? Tak buat tak apa, sunat saja. Nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah. Pasal itu yang duk main mengaji ni. Kalau nak kira rajin, siapa rajin? Awak saya rajin ke? Tina abang bagi ni sampai dulu sampai lah bukan sihat sangat. Tetapi apa yang ulama-ulama sebut sungguh, alim ulama ni, guru lah, ustaz ni bukan alim, tapi adalah ikut jalan-jalan tu.
apabila mula bismillah mengajar, seperti mana vitamin yang kuat, sihat serta merta. Balik letih, kita kerja siang-siang nampak ni. Kerja guna otak, guna fikiran 8 jam sehari. Kini dia tak sampai 8 jam. Tu 8 jam duduk tempat kerja, memikir berapa jam. Nak abang bagi. Letih tak? Tanya orang kerja, semua tahu letih. Jawapan dia tahu. Tetapi kerana perintah Allah dalam diri ni, dalam badan ni. Kalau saya bagi contoh ni, tuan-tuan bayangkan ulama-ulama yang hebat-hebat. Dalam diri ni mengalir darah para nabi yang jiwa mereka semua untuk sampaikan dakwah yang Allah perintah. Tak tahu jemu tak kerti langsung. Abang bagi. Kalau orang kata depa mai, saya nak abang lah nah. Depa mai bukan mai saja. Orang bagi habuan envelope kat depa. Baik saya pergi mengajak di Pulau Pinang dengan Selangor. Nak minta tolong tak ada nak payah. Pulut minta boleh lulus Nak abang bagi. Sekali pergi dapat 800, 1000, 1200. Bukan saya tak biasa pergi mengajak di Titik Teras, bayar lepas Pulau Pinang. Tinggi tuan-tuan, 8,500, 700 malam. Seronok pergi, nak buat apa? Tak mau dah, bukan dia tu. Baik mengajak tempat dekat-dekat rumah sudah. Janji tempat tu jadi berkat orang hadir untuk timah ilmu. Baik, cukup dekat tu mukadimah dia. Saya nak sebut di sini tuan-tuan, sementara ada mana-mana ustaz, saya kata saya, ustaz mana yang ajar amalan-amalan agama, yang mendidik kita tarbiyah agama. Sebab tu saya nak pesan di masjid ni, ceramah-ceramah ni tak apa banyak, tak apa. Tak banyak, tak apa. Ceramah ni dia benda yang macam-macam. Nampak ni? Pengajian kitab yang bersumberkan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Tuan-tuan mengaji bagi dalam yang tu, tuan-tuan akan rasa nilai ilmu itu cukup tinggi. Tinggi nak abang bagi. Kalau kita periksa amalan-amalan ibadat yang kita buat. Malam ni, tiap-tiap bulan Jumaat yang minggu 4 ni, kita mengaji apa? Kalau orang tanya, jawapan mudah. Periksa semayang kita kena atau tak kena. Kalau orang tanya, takkan lama ni tak kena, mari kita mengaji. Mari kita mengaji. Ruta kena. Nah abang bagi baik. Yang pertama pada malam ini, dan ambil yang mula-mula dulu. Sabda Nabi SAW. Kana Nabi SAW, daripada Ibnu Umar. Daripada ni Ibnu Umar ni dia dengar, dia kata, dia cerita balik. Adalah Nabi SAW. Sebab dia adalah, dia duduk dengan Nabi. Maka dia sampai di tekanan Nabi adalah Nabi SAW. Qama iza qama ila salati. Apabila baginda Nabi berdiri untuk sembahyang. Makna berdiri untuk sembahyang, apa sembahyang, sama ada sembahyang fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sembahyang sunat. Sama dua-dua tu. Rafa'a yadayhi hatta yakuna bihazwi mankibai. Nabi selalu angkat tangan dua belah hingga jadi tangannya itu setentang dengan dua bau. Setentang ni ada sebut dalam kitab bersamaan dengan dua bau. Ada kata berbetulan dengan dua bau. Tak apalah, faham lagu enam, tak apa. Summa yukabbir, kemudian baginda baca takbir. Takbir ialah ucapan Allahu Akbar. Jelas semua. Baik, nak hurai. Hingga tangan Nabi jadi keadaan dua bau. Macam mana? Satu, Imam An-Nawawi. Siapa dia? Dalam mazhab Syafi'i, masyhur pendapat dia. Imam Nawawi hurai setentang dua bau ialah ibu jari bawah cuping telinga. 4 jari sama dengan telinga luar.
Itu huraian setentang berbetulan dengan dua bau. Saya ulang, ibu jari bawah cuping telinga, jari lain betul dengan telinga. Kerana hujahnya, tengok daripada atas betul dengan dua bau, tengok belah kanan betul dengan dua bau, tengok belah kiri betul dengan dua bau, tengok belakang pun betul dengan dua bau. Boleh tak lagu ni? Tengoklah kat mana pun. Kalau rajin tengok kat bawah, tidur tengok, buat niri, nampak betul dua bau tu tepat. Maka itulah huraian Imam An-Nawawi. Ulama bukan hurai dengan akal, dengan ilmu yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nak faham setentang dua bau lagu mana? Macam tu ke? Macam tu ke? Mereka lebih hurai perkara yang jadi lebih beradab setelah diteliti semua hujah-hujah. Kita bukan suruh hurai, ikut huraian mereka. Kita ada apa pada otak kita? Ikut huraian ulama saja. Kemudian selain Imam Nawawi, termasuk imam mazhab lain, dia kata, kalau baca kitab tolong cermat dalam ayat bacaan. Mazhab selain Syafi'i, Maliki dan Hanafi, dia kata memadai. Memadai ni dia bukan kuat, tapi boleh memadai, bolehlah. Bagi kita bolehlah jika angkat tangan itu macam ni, rapat mai dada ni betul bau, namanya juga setentang dengan dua bau. Ni tinggi bau. Dua ini sahaja pandangan dalam fiqh. Adapun yang lain tidak ada. Angkat lagu tu, Allahu Akbar, halus tu. Tak ada. Perempuan pun tak ada tu. Kalau orang buat juga, itulah rekaan nama dia. Buat dengan akal. Siapa orang main tahu ada jin ke iblis syaitan tahu. Benar tak ada tinggal. Tu suruh mengaji nak semayang. Macam tu. Ada juga angkat tinggi tu. Ada. Lillahi ta'ala Allah. Ada orang angkat tu ada. Perhati tengok. Kalau masjid tak ada, pergi cari di surau. Kenapa bang? Surau ada. Surau taman ke surau kampung aja dia. Allah. Tinggi tu ya. Tu kalau tengok dalam filem, nak abang filem. Benar tak ada, saya boleh kata. Tengok gambar hantu Cina dekat tu. Tahu tak filem hantu Cina? Dia angkat tangan tinggi tu, dia lompat cedik. Tengok gambar Cina, cerita hantu Cina. Dia angkat tangan tinggi tu. Takkan semayang nak cerita tu. Semayang bukan opera tu. Dua saja. Mazhab Syafi'i kita ini yang jelas sekali. Tuan-tuan nak buat lagu ni pun tak apa. Yang tu saja. Yang lain ni kalau tuan-tuan nak angkat tinggi tu, nak angkat kecil lagu tu, tak angkat langsung, tak usah nak buat. Nah. Buat apa benda Nabi tak ajar apa? Sedangkan Nabi kata bab semayang, tolonglah taat kat Nabi. Nabi kata barang siapa taat aku, itulah golongan yang nak pergi syurga. Siapa suka ingkar lawan cakap aku, itulah golongan tak mau syurga. Ini hadis sahih. Cuba saya nak ajak, jadilah umat yang cinta syurga, umat yang cari syurga, umat yang nak masuk syurga, umat yang suka syurga. Tanam dalam hati lagu tu. Buat macam Nabi ajak. Macam ulama waris Nabi ajak, Imam Nawawi tadi. Tak mau buat, tak ada apa. Tak mau, amalan baik tak mau. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu seperti mana kamu tengok betul-betul aku sembayang. Kita tak tengok. Cari ulama yang tahu sembayang Nabi. Awak
Pak ustaz ni dia tahu banyak Nabi kan? Saya tak tahu solat Nabi. Saya tahu dengan ilmu daripada hadis Nabi yang ditunjuk oleh guru, dan guru dia tunjuk pada dia. Guru dia tunjuk pada guru yang awal, sampailah pada ulama-ulama Imam Nawawi, sampailah pada Imam Syafi'i, dan kepada Sayyidina Ali, pak sahabat, dan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terus pada Jibril alaihi salam. Itulah bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dia tak hilang. Mati ulama, hadis macam itulah bentuk dia. Yang ni apa dia? Allah menjaga benda itu. Bila mengaji bab Allah jaga, Quran Allah jaga, jangan tanya dia jaga macam mana. Dia bukan payah kunci pun tak payah. Saya nak bukti kata Allah pelihara Quran dan juga hadis ni. Macam mana? Zaman Nabi asal Rasulullah seorang je yang hafal Quran. Kemudian sahabat boleh hafal Quran. Tak ada tulis Quran, tak ada buku, tak ada kertas. Dengar hafal. Masa tu Allah menjadikan ingatan mereka macam lah mesin photostat. Makna tak ingatan mereka tu mesin photostat. Dengar sah, ingat. Dengar sah, ada. Pejam mata kena Quran mai penuh ayat. Zaman tu Allah boleh buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam Quran sebut Allah tiap-tiap satu, ia semua berkuasa. Nak payah dia dah buat. Iza aradallah syai'un an yaqula kun fayakun. Bila Allah nak jadi sesuatu, kun fayakun, dia firman jadi segera perkara itu. Yang tu tak nafi dah. Kemudian zaman Rasulullah sedih 70 penghafal Quran. Bukan hafal Quran ada Allah ni. 70 sahabat yang hafal Quran dibunuh kejam sekaligus. 70 orang mati semua. Nabi tak pernah doa turun laknat. Itu pertama kali. Nabi kata al-ain, laknat mereka itu. Nabi tak doa. Kalau Nabi sayang kepada Al-Quran. 70 sahabat yang Nabi didik ingat Quran dengan berbagai cara Quran. Sedang Quran tak ada masa tu. Dan dada mereka tu ya mati, hilang. Tetapi Nabi yakin, Allah kata dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah kata, kami yang turun Quran, hai Muhammad. Kamu jangan bimbang, kami akan jaga dia. Kita ada fikir macam mana ni Allah kata dia jaga Quran. Tiba-tiba di zaman kita, zaman moden, zaman yang banyak dengan lalai-lalai banyak, kita tak sangka Allah jadikan, mengadakan berapa ramai ribu dan juta seluruh kampung pelajar kecil-kecil hafal Quran. Sahabat tua-tua ni halui-halui umur 12 tahun hafal Quran dah. Siapa bagi jadi? Allah kata, aku janji aku akan jaga Quran, kamu jangan bimbang. Budak 7 tahun hafal 30 juzuk tanpa tengok tepat baris. Yang tengok baris silap. Kita nak heran apa? Kadang-kadang penghafal Quran itu di Indonesia tu, mak tu tak boleh apa pun. Anak hafal Quran nak abang mari. Bukan budak tu hebat. Mesti yang mencipta dia siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Baik. Satu. Habis dah bab takbir. Iza arada, apabila baginda Nabi hendak ayyarka'a raka' rafa'aha zalika misla zalika. Apabila Nabi hendak rokok, Nabi angkat tangan seperti tadi. Nak rokok, habis baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan dulu macam tadi, buat cuping telinga, terus rokok. Kita bahas yang ni. Pertama, angkat tadi nak sembahyang, takbir ihram nama dia. Yang kedua, Nabi nak rokok, angkat tangan. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang mengaji malam ni, tiba-tiba nak turun rokok tak angkat tangan? Anak-anak muda saya pesan ni ramai. Ikut mana saya tak tahu. Saya soalan saya, pasal apa tak angkat tangan? Sedangkan Ibnu Umar ajak angkat tangan.
Bukan cara celah orang, bukan haji umat. Haji umat pun tak sangka alim dah, sekarang tempat lah. Haji umat alim lah, haji umat tak alim duk kerja mengai marik-marik pun. Nampak lagi. Ibnu Umar kata angkat tangan. Yang tuan-tuan tak angkat pasal apa? Saya tanya tu. Tuan-tuan pergi di hari Jumaat esok. Orang Jumaat. Ada tak angkat? Pasal apa? Tu kita kalau tanya ilmu tak jawab dah. Buat macam mana? Saya tak ambil ilmu ni, belajar elok angkat tangan. Sungguh ada orang yang seorang tu agak rasa pandai lah kot. Dia kata khilaf ulama. Yang duk pilih khilaf tak angkat tangan tu buat apa? Tu soalan saya. Tujuan mengaji nak buat amalan yang tidak ada khilaf. Yang nak buat khilaf tu buat apa? Saya nak tanya lagi. Kalau nak buat khilaf, itu suruh mengaji. Nak tak buat, nak mengaji buat apa? Yang mengaji nak buat. Tu nak abang nak ajak orang tua kampung. Nak ajak nak betul ya. Kita bukan nak cakap bahasa moden. Yang nak pilih khilaf tak buat pasal apa? Dah terang dalam hadis Nabi suruh buat. Dia pilih tak buat apa? Baik. Kemudian wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'aha kazalika aidan. Dan apabila baginda Nabi hendak angkat kepala dari rukuk, yakni i'tidal lah, sami Allahu liman hamidah, Nabi angkat tangan seperti demikian juga, macam tadi juga. Baca Nabi angkat lagi sekali, sami Allahu liman hamidah. Jadi hadis ini habis tentu. Maknanya ulama sepakat mengatakan 3 tempat sunat angkat tangan. Kemudian Imam Nawawi tadi menambah lagi satu, atas ilham ilmu pada dia, sunat juga kajian dia angkat tangan selepas selesai baca tahiyat awal. Jadi mazhab Syafi'i ada 4 tempat angkat tangan dalam setiap rakaat sembahyang. Jumpa orang tu angkat tangan lah. Bangun dari tahiyat awal, ijma' ulama. 3 tempat tadi hadis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dah mengaji, dengar dah ilmu sampai. Lepas ni sembahyang angkat tangan tempat yang saya habaq tadi. Ada seorang dua tak angkat tu, nanti ni lah kita tengok ni. Tengok nak buat. Habaq ni. Minta doa bagi lumpuh bang, kesian ke depa. Kerja kita minta doa lagu tu. Tapi saya nak habaq kata tolong cinta sunnah Nabi. Siapa tak cinta sunnah Nabi melainkan kita duk mengaji. Saya tak mahu jadi macam orang Islam yang ramai duk ada. Nak buat lagi, nak habaq bagilah mengaji ni, kena habaq juga semasa. Sentuh sikit. Bukan sentuh benda yang jadi isu dah. Fikir ambil yang tibar. Marahlah orang hina Nabi. Siapa tak marah? Ustaz lagi marah. Tapi ustaz dia marah bukan dengan nafsu. Hal lain marah sikit-sikit nak berhimpun lah. Bawa bendera lah, lihat setengah lebih-lebih buat parang pada setengah nak buat apa. Nak pergi apa? Nak tunjuk kata kita ni cinta Rasulullah. Lepas tu masjid bang. Masjid bang nak sembahyang tu, imam tengok baru 3 orang main sembahyang. Baru 3 orang yang main. Kata mana lagi tadi nak cinta Islam, mana dia ni? Kata nak bela Nabi, tak mana? Haram tak main sembahyang. Allah uji terang, itulah maknanya Allah membalakan masyarakat ketika itu. Itulah bala. Sampai dah tertutup khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam, tutup hati. Sampai hati bala pun tak nampak.
Tengah duduk perang, tengah duduk tunjuk apa orang kata apa? Penentangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut hatimu, cair hatimu. Terus masuk tempat sembahyang kamu. Lain serah pada Allah. Sebab Allah jaga orang macam tu. Tu nak bagi. Sebab tu timbulnya hukum sembahyang Siddatul Khauf. Sembahyang ketika bersangatan takut, sembahyang dalam perang. Tuan-tuan, Nabi perang cukup waktu berhenti azan. Azan tuan-tuan, bukan tak azan. Perang Badar azan. Kita nak azan tak boleh azan lah, tembak amboi. Azan, maka Nabi ajak sembahyang takut lagu mana. Azan, yang lain perang. Hak lain ambil wuduk, yang lain perang. Satu sah semayang jadi imam semayang. Baik, semayang dulu takbir, yang lain perang dulu. Sekali mai sambung rakaat dia. Yang mana dah takbir, dah rukuk, hal lain masuk takbir baru. Depa yang tidak, kamu baru turun sujud. Depa tidak boleh gerak sambil tengok musuh. Tahu dia? Perang cara semayang takut. Macam tu. Yang lain ada lagi tak semayang, tapi semayang bersambung-sambung. Habis pak ni sof pertama sudah, depa pergi perang. Habis sof kedua sudah, kedua pergi perang. Habis tiga baru semayang, sof tiga sudah, empat baru nak turun rukuk. Itulah semayang. Berapa bulan semayang tu? Kita tinggal terus. Mengajilah ilmu bagi betul. Sebab dia bukan kerana perang itu menang, kerana dia menjunjung tinggi perintah Allah. Allah anugerahkan kemenangan kepada mereka. Macam tu. Ini satu kisah cerita. Saya lupa dah Bani Sulaim ke apa. Dia saya nak cerita sikit lah. Cerita Islam ni kita kena tahu. Sesuai dengan zaman tu, zaman lodak lah. Turun Nabi ajak perintah bersugi tau. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli salah atau 'inda kulli wudu. Kalau tak jadi berat, kata Nabi, kalau tak berat lah kat hampa, bahasa kita betul lah. Aku perintah ni bersugi tu, nak ambil wudu tu, nak sembahyang, wajib. Tapi kita tak wajib lah. Nabi tu kalau tak ada berat. Tapi sahabat Nabi ambil berat, pakat sugi. Apa pasal Nabi suruh sugi? Satu peperangan, satu perang. Nak perang ni biasa dia hantar risik dulu. Dunia mana pun dia ada risik, dia hantar pergi. Pok risik ni biasalah. Nak tengok, nak waktu nak sembahyang maghrib, waktu subuh, dia boleh tengok 5 waktu. Pok ni suka sugi. Dia boleh tengok semacam semua. Tak ada lah kamera, tak ada zaman tu. Cuma ingat dia bersugi. Balik cerita kat ketua tentera depa, orang Islam depa tak ada senjata. Kami hanya tengok depa asah gigi. Saya perang sekali ni depa tak ada senjata, depa makan kita ya. Dia buat begitu. Boleh pergi habaq kat ketua, depa nak makan kita. Gigi depa tajam 5 kali sehari asah. Bukan asah, bersugi. Tapi nampak jauh Dr. Opong tengok depa asah gigi. Balik habaq tentera kata, tangguh sak perang. Kita kena siasat lagi. Pasal mereka nak makan kita ni. Kuat terang mana mereka ni? Tak tahulah kami tengok mereka asah gigi. Kilat lah. Tu dia cerita lagu tu. Tu zaman tu. Zaman lah zaman jenis viral pula. Nampak ni? Viral ni lagi burung. Nampak tu. Tapi tu satu urai lah. Tu cukup lah. Takat tu nak abang. Yang tu pun dah apa? Moral tu menang dah orang Islam. Balik pipok tu dah abang mereka. Ada takut, ada berani. Hak yang parlimen tu berani. Tak kira. Tapi yang lain tu, saya mereka tokok semua, makan kita habis betul ya. Tak berani. Itu antaranya. Tak apa, habis. Habis dah 4 tempat no? Baik, 1 bab semayang. Ni baru mukadimah ni. Ni mukadimah tu. Jadi mukadimah apa mengaji lah. 1 bab. Bab yang kedua disebut dia ialah, ni saya nak sampai juga ilmu ni bagi jelas apa kita mengaji. Iza uqimatis salatu, bila semayang dah qamat dah, habis dah qamat habis dah. Fala ta'tuha wa antum tas'una, jangan kamu datang semayang itu, mendatang diri untuk semayang dalam keadaan kamu
bercepat-cepat. Jangan lari. Jangan lari. Qomat dah. Kita pun sampai. Berjalan elok-elok. Islam tak suka kita lari-lari dulu. Banyak kita bila dia nampak qomat atau orang nak takbir ihram atau nak rokok ala tu imam, dia terjun motor lari. Kadang terjun lupa kunci, lari pi pula, rugi masa dah. Kadang-kadang terjun pi naik langkah-langkah, tengok kim pelekat cari, rugi masa juga. Kadang-kadang masuk pi tak tahu lagu mana, nampak macam pintu buka, tutup belah pintu. Lari buat apa? Nabi ajar semayang dah, qamat dah. Jangan lari. Walakin, tetapi Nabi kata, utuha wa antum tumsuna. Kamu datang semayang itu, apa semayang pun, kadang berjalan. Jangan lari. Ingat apa? Berjalan, Nabi kata. Tengok indahnya Islam. Wa alaikum as-sakinah. Kamu dituntut sentiasa tenang semayang, jangan gopoh. Tenangkan diri, belajar tenang. Fama adraktum fasallu. Tak mana dapat, mula tentulah Nabi kata. Contoh tak mana dapat mana? Dapat tak imam rokok, turun rokok. Dah ustaz imam sujud dah, turun sujud. Takbir ihram, sujud. Dah ustaz imam dah duduk sujud kedua, usolli sujud kedua. Apa yang payahnya? Tengok cantik Nabi bimbing, Nabi ajar kita. Yang penting Nabi kata alaikum bisakinah. Kamu mesti tenang hati kamu. Sebab tu ada hadis kita azkar, sahabat main semayang masbuk dah, tetap baca, berdiri duduk baca, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Baru takbir ihram semayang, masbuk dah, baca Allahumma atini lagi. Situ pahala. Tu orang reti nama dia. Adapun kita bukan masbuk, ada ikut imam, tu imam pun tak baca Allahumma atini. Adapun kita bukan masbuk, tu imam pun tak baca. Pasal apa tak baca? Belum reti bacaannya. Tu dia. Tanya umur tu imam berapa dah? 63. Hai. Tak reti lagi ke bacaan semayang? Itulah kata kita masih jahil. Apa hebat dah kan? Semayang kita nak jumpa dengan Nabi, dengan sahabat, dengan tabi'in, jauh lagi. Mengaji lagi lah. Piduk tiga semayang tu imam cara tu imam makmum Allahumma atina. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Minta ya Allah bagi semayang yang baik pada kami ni. Tu orang apa, tawakal, itulah nama tawakal kepada Allah dalam ibadat. Minta Allah bagi semayang elok ni, yang nak buat isyak lagi elok ni, maghrib lagi elok ni. Makmum pula baca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ada pendapat kata makmum boleh baca Allahumma atina, ya Allah kurniakan kami. Itu doa daripada orang lain kata. Boleh. Makmum baca Allahumma atini. Kalau saya baca malam ni, tuan dengar sekali ya. Ada doa tu. Siapa tak boleh, tolong cari. Itulah cara mengaji, ilmu cepat bertambah. Ni ustaz mengajar sampai 10 bulan dah, tak cari-cari lagi. Jenuh. Tuan boleh apa? Tu orang dah mayang tu ingin terbalik semua. Cuba minta ke Allah. Kita nak minta ke apa? Dah baca qul Allah. Allahus Samad. Allah tempat meminta sesuatu. Minta ya Allah bagi semayang yang terbaik maghrib ini. Apa doa dia? Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Maghrib khosok dia maghrib. Isya baca untuk solat isya elok. Nescaya sampai masa makbul doa saja semayang kita terbaik sebenarnya. Khusyuk masya-Allah, lazat semayang insya-Allah. Berasa macam tak mahu nak sudah lagi semayang. Sampai nama dia, tu dia mengaji nak abad lagu terbaik. Jadi fama adraktum fasal. Apa dapat buat? Wa ma fatakum fa'atimu. Mana yang luput, tak dan,
sempurnakan lepas salam imam. Bagi salam, bangkit buat tambah. Tak ada masalah apa pun. Yang duk lari buat apa? Dan hukum ini disebut bila mengaji kitab fiqh Al-Qaulul Tam ada sebut, apabila kita main-main imam dah duduk tahiyat akhir, kita main-main seorang kita duk tengok macam tak ada orang lain dah, takbir ihram, imam bagi salam, tak ada duduk, dapat jemaah juga. Tetapi kalau kita main ada seorang lain sampai dengan kita, elok kita bagi imam bagi salam, terus saya ikut imam itu afdal. Buat jemaah baru daripada mula takbir ihram adalah lebih afdal. Ada 2 orang 3 orang, tak apa, tunggu sat bagi dia bersudah, kita sembahyang asing. Lebih baik. Kalau main-main tak ada, tak payahlah, tapi ikut jugalah. Kalau ada main satu kumpulan 3-4 orang, bagi dia bersudah dulu. Rakaat akhir dah lah. Daripada rakaat kedua jangan, itu ikut dulu. Rakaat akhir sekiranya habis dah, maka kita ambil fadilat berdawai balik. Itu juga ilmu semayang. Baik, baru nak baca kitab malam ni. Jadilah dia baca 15 minit menjadilah. Kira ilmu tu dah ada. Baik, masalah dia pada malam ni, dengar ni saya nak baca 111. Kalau siapa ada kitab tu buka 111. Tak ada kitab tu kira bayang-bayang dalam kepala dah lah. Mana betul lah cara dia. Dah cara tu mengaji lagu tu. Ada orang dia boleh pakai lintas dengan bayangan, itu kemas lah tu. Tak apa. Jadi yang tak ada, bayangkan 111 begitu. Buka ada kitab ni, kadang-kadang kita nak baca seorang tak boleh, tak apalah, mengaji macam mana tak apa. Ada bentuk mengaji, ada bentuk cinta ilmu, ada bentuk mendengar ilmu, mana-mana pun baik sebenarnya, tak ada masalah. Cuma sambil-sambil ajak ustaz dia kata bila beda melawak nama dia. Macam tu. Baik, 111 dia kata masalah dia, imam tinggalkan tasyahud awal, tahiyat awal lah tasyahud tu, atau sujud tilawah, sujud sejadah dalam mayang tu ada, tu imam tinggal. Apa tinggal? Tak buat lah. Dua dia, tajuk dia 2 bab je. Huraian ni tak tahulah berapa bab, dia baca tengoklah. Bab dia malam ni mengaji apa ni kalau orang tanya? Mengaji bab bila semayang tu imam malam tu tak baca tahiyat awal. Tu imam tak baca mungkin lupa, mungkin sengaja, kita pun tak tahu, tapi anggap kita baik lupa lah. Takkan saja tak baca tu imam ni, kita anggap dia lupa lah. Tu nama dia sangka baik. Atau imam tidak sujud sejadah. Jadah ni biasanya ada bila? Pagi esok. Tu imam satu tak sujud, dua keadaan. Memang tak baca ayat sejadah, memang tak ada sujud lah. Yang kedua tu imam baca ayat sejadah tapi tak sujud. Itulah nak kena mengaji ni, siap hukum ni. Imam pagi Jumaat dia boleh pilih, dia baca ayat sejadah, tak mau sujud pun tak apa, dia makruh lah. Nak habaq tak apa, tu sah, hukum tu boleh. Tiba-tiba imam tak mau sujud, sebab tu sejadah pagi Jumaat cara nak turun dia ada cara. Dalam kitab Fathul Mu'in sebut takbir untuk sujud sunat panjang, mula bergerak sampai dayung, Allahu Akbar. Tu imam amal lah macam tu. Reti Melayu ya no. Ni tu imam semacam Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, bukan askar. Kenapa ni? Rukuk pendek Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, elok pendek dekat tu ya. Sujud Allahu Akbar, bangkit duduk pendek ya, Allahu Akbar. Kelah panjang tu sujud mesti bangkit untuk berdiri, Allahu Akbar, bangkit tahiyat, jauh lah. Contoh, jadi bila mayang subuh ada sejadah, apa ayat dia? Innama wahum la yastakbirun. Imam sujud Allahu Akbar, makmum faham
takbir panjang, ini sujud. Makmum faham dah dengan cara tu ilmu. Tiba-tiba mai pagi Jumaat minggu depan pula, wahum la yastakbir, baca sedap dah dengar dah. Tu imam ubah fikiran. Mungkin dia teringat apa-apa lah kot, ada lah kot. Dia pun tak tahulah dalam hati dia. Allahu Akbar. Makmum jangan sujud. Bila imam takbir pendek, tunggu dahulu apa sebenarnya berlaku ni. Pasal tu imam takbir pendek ni dia berubah ni. Nak mati kan nak hidup? Kita dah orang berubah nak mati lah kot. Tiba-tiba kita pun nampak orang depan imam tunduk rokok. Makna kata betul lah dia takbir pendek, dia tak mau rokok, dia tak mau sujud begini. Kita pun ikutlah rokok dengan dia. Tapi masjid kita pasal dah pagi Jumaat, kira imam baca pejam mata terus. Baca wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, imam rokok, dum sujud belakang. Sujud pasal apanya? Imam takbir pendek satu isyarat dah, tunggu dulu. Itu namanya takbir kecemasan. Tunggu dulu. Tu semayang tunggu tu bagus. Jangan tu ikut dia. Tahu ikut dia. Tu imam silap. Imam tak sujud, dia pun tu sujud. Lepas tu tanya nak buat lagu mana. Bila tanya tu imam pun tak mengaji lagi. Dia kata aku pun tak tahu nak buat lagu mana. Bangkit lain kot. Dia tahu tu. Tu imam lain pula kata mayang lain kot. Maka tak mengaji belakang. Makmum kata makmum pula lagi tak mengaji. Hukum kuih teruk rupanya tak mengaji. Hukum tu ada juga. Dia kata tu imam tanggung pula. Tak mengaji kot tu pula dah. Mana ada ayat tu imam tanggung? Tu imam tanggung Tu imam tanggung Fatihah orang masbuk saja. Dia bukan tanggung dosa orang mayang. Salah mayang tak tanggung Fatihah sahaja. Tu dia. Ni makmum kata tu imam tanggung, kami tak tahu. Pasal abang tak sujud. Tak boleh. Nak abang hukum. Mengaji hukum. Baik. Baru saya nak baca. Baik. Apa dia kata dalam bab itu? Jika imam, dengan elok-elok tu jika imam tinggalkan, saya nak baca bahasa kampung, saya tak mahu ayat tinggalkan ni kan ni ganggu orang. Jika imam tinggal baca tahiyat awal, maka makmum membaca juga tahiyat awal itu, sedangkan makmum tahu perbuatan itu tidak boleh, yakni haram. Tu dia hukum dah. Imam tak baca tahiyat awal, makmum duduk baca juga, hukumnya haram. Tu nak abang hukum tenang, hukumnya haram. Bila makmum buat juga, baca juga, dia kata nescaya batallah semayang makmum. Habis tu bang ngaji lagu tu ya. Tu imam mayang insya sekali lagi tak baca tahiyat awal, makmum baca, batal semayang. Nak ada bertikai apa batal? Kacau. Bila batal, ada makmum pula. Ni subhanallah pada otak apa benda batal. Imam turun apa batal? Tidak boleh tegur macam tu. Tu nak abang hukum. Imam tinggal tahiyat awal, tak perlu tegur. Tegur apa? Kemas makmum belakang tu boleh berbalik Mekah. Subhanallah, orang pun takut dia balik Mekah. Dia pergi pun tak tahu dapat haji apa hari. Subhanallah, dia tu imam pun rupanya tu imam diri dah turun duduk balik. Tu imam takut ke dia? Orang jadi imam bukan takut ke orang. Imam takut ke Allah lah. Hukum Allah kata tak boleh turun. Dah masuk rukun berdiri, nama rukun wajib. Bila masuk wajib, sunat tak boleh ulang. Tu nak abang bagi mengaji fiqh senang tak payah. Tak payah syarat dia kena rajin mengaji lah, duk main ilmu tu sedia. Macam orang sembelih lah korban tu. Dia sembelih sedia tu yang dia berani tu. Saya tak ni melih, jarang melih. Seriau. Ketat. Takut juga. Tak biasa. Orang tak biasa tak ada masalah. Tu biasa sembelih. Ada lagi tak biasa hukum pula. Dia tu sembelih ya. Pisau tajam. Takdir nak diri tu pisau tumpul.
Dah tumpuk lembu pula, lembu import mana tu. Lembu tu pun duk berlatih lama di sana. Kulit tebal. Lembu tu pun duk jogging kerak ke. Tebal kulit. Dia kata pisau dia tajam, dia duk meledah. Sembelih lembu tu tak masuk. Mungkin lembu tu kebat sikit lah. Ada lembu sesat-sesat nama-nama tu. Nampak ni? Macam orang juga lah kan. Orang pun ada yang tak berasa apa. Orang Cimeneh masuk pi jarum sak mana pun tak berasa dalam kaki. Dia kebal ke? Dah. Bukan kebal. Tak berasa. Tahu-tahu menanah tu ya. Kerak kaki terus habis. Belah. Dah nampak ni. Ada orang tu. Semayang atas tar. Tuan-tuan, panas lik-lik tu. Nak tunduk seraya kita kalau semayang atas tar lah. Kain tak ada semayang mana. Turun pelan tak ada. Afrika turun deras kebum pada kita dengar hai pecah dayu. Sekali sujud pula deras lagi ada tak tu. Bum pada dia ni. Habis mayang bagi salam senyum ya. Kita panas dah tu. Dia terjun deras tak luka. Kulit tebal. Tu beza manusia. Meleh-meleh Allah masuk tumpuai pisau. Dia ada pisau semelih aja, tak pisau hukum. Orang pisau hukum tak ada pula. Haji, tahu pisau tu, ambil pisau ni. Dia ada mesyuarat pula. Boleh ke buat lagu tu? Lah semelih dulu. Dia mesyuarat, lembu kita mampu aku teruk ni. Lembu kita mesyuarat apa? Apa jadi semelih dulu. Bila semelih baru bincang hukum. Mati dah. Mati dah macam mana? Orang putus. Cuma pisau ganti. Lagu mana? Mati dah ni, mati dah. Ada orang jawab hak mengaji tak apa tu, tak boleh makan dia. Tu tak boleh makan tahu saja. Ada seorang dia mengaji kita, dia pun tak mengaji. Hak mengaji kata tak apa, memang tak boleh makan, tapi bagi kat aku. Dia pandai dia mengaji. Hang nak buat apa? Ada lah cara. Balik rumah dia lapar makan, seorang dia jual pula. Pasal apa? Lah sah. Dia tahu buat tak abang. Kalau kita ada tak ada abang ni peluang aku dia tak. Tu orang cerdik nama dia. Ni peluang aku. Korban ni rupanya untuk kat aku seorang. Orang kita tak boleh makan. Dia berkata betul memang tak boleh. Pergi bagi kat aku dia. Dia balik makan. Makan berani. Boleh tukar bisa rupanya. Tu dia hukum fiqh. Bila mengaji lagu tu lah tu kita fiqh. Al-fiqhu luas. Baik. Ambil balik. Semayang imam tinggal tayat awal, makmum wajib tinggal. Mana-mana makmum baca, orang perempuan baca batal semayang, orang lagi baca batal semayang. Habis jawapan yang mudah ya. Dan jika imam, nombor 2, jika imam tinggal sujud sejadah. Sejadah lah tak imam tak buat. Pergi esok tak buat. Kita tak boleh habang tak imam cuba try pergi esok baca ayat jangan sujud. Celau mayang. Tak boleh buat tu berdosa nama dia. Memang nama tak boleh. Berlakon tak boleh mayang. Jika imam tinggal sujud sejadah dan makmum mengerjakannya, makmum buat sujud itu seorang-seorang, nescaya batal lah semayang makmum. Batal juga. Makmum tu dia pasal tu imam ni tak sujud sejadah 2 minggu dah aku gerak ni. Sujud juga batal. Baru tahu. Imam tinggal ijadah, makmum semua wajib tinggal. 2 dah hukum wajib. Imam tinggal tayat awal, makmum wajib tinggal. Imam tinggal ijadah, makmum wajib tinggal. 2 dah hukum wajib tinggal. Mengaji lagu tu macam mana dia? Tu yang mengaji nak abang kena ada ustaz. Baca kitab seorang-seorang memang pening ni. Kena ada ustaz lah tu, tak apa lah. Bersalahan belain hukum ni pula dia tak? Hukum ni belain dah ni. 2 tadi sama. Ni belain. Jika imam tinggal sujud sahwi, semayang ada sahwi pula. Tu imam tinggal. Apa sahwi? Tadi sambungan bab tadi. Imam tidak baca tahiyat awal. Yang tak payah tegur, jangan tegur kerana boleh ganti dengan sujud sahwi. Bila boleh ganti, tegur apa? Ya nak tegur, benda tak boleh ganti. Dah tahu boleh ganti, biar-biar ya. Dia dah berkalut juga. Naik bas, naik kereta, minyak tu dan pergi tang stesen depan. Driver kata tak apa, di depan ada stesen. Dia dah berhenti tang ni, nak tengkak juga. Pergi depan pun tak apa. Tak ada masalah, benda ada boleh buat. Macam tu. Baik.
Tapi nak banding dengan cuci minyak tak boleh lah mengaji. Pipi tutup maknanya berkelahi. Semayang tak tutup. Cuci minyak mungkin tutup. Nak bawa ni baik tak apa. Jalan baik. Makmum mengerjakan sawi itu, maka tidak batal sembahyang makmum. Tak batal pula. Pasal apa tak batal? Kerana ikutan telah putus dengan imam bagi salam. Dah salam bagi dah, putuslah ikutan depa. Bila putus ikutan, dia sembahyanglah apa yang dia ada. Sawi tak buat sawi. Pasal sembahyang dia dah tak terikat dengan imam. Tadi terikat dengan ikutan imam. Habis satu bab. 3 dah. Dapat mana ni? Mengaji lagu tu ya, bukan dia berat-berat mengaji. Dan jika imam tinggal duduk istirahat. Hak ni suka celaru ni. Tahu istirahat? Duduk rakaat pertama, nak bangkit berdiri tu duduk sat no. Rakaat pertama ada, rakaat ke 3 ada. Rakaat kedua baca apa ayat awal. Rakaat pertama ada istirahat, ketiga apa dah? Apa mayang tu lah. Mayang yang 2 rakaat dan mayang yang 4 rakaat apa 3 rakaat. 4 tak apa dah. Akan lalu duduk istirahat. Istirahat ni ada setengah imam duduk. Ada setengah imam tak duduk. Betul tak? Betul. Tengok mayang macam mana apa. Ada imam tak duduk, ada imam duduk. Yang ni celaru pasal apa imam tak duduk. Di sini imam diberi pilih. Dia boleh tidak duduk kerana bimbang makmum yang semayang cepat potong dia. Dia nak jaga maslahat tu. Imam yang duduk juga memang dia jaga itu sunnah, tapi sunnah itu tidak sepakat. Ada pendapat kata tak ada. Tak ada duduk cerah, mazhab Syafi'i ada. Jadi imam boleh pilih. Dia nak duduk pun tak apa, tak duduk pun tak apa. Dia tak duduk sebab dia imam. Makmum ni dituntut duduklah seeloknya makmum. Macam tu. Baik, jadi imam tak duduk, makmum duduk lagu mana? Baik. Dan jika imam tinggal duduk istirahat, imam tak duduk. Imam atau imam kira, imam amal terus. Dan makmum mengerjakan yakni duduk istirahat dulu, maka tidak batal sembahyang. Jelas tak batal. Jadi bila tak batal, senang mengajilah. Oh boleh duduk tani, tak ada masalah. Cuma ada dan berkata Al-Furani. Furani ni ulama yang terkemudian, mutaakhir lah. Nama dia ulama akhir-akhir ni. Dia kata janganlah mengerja, jangan buat. Kalau imam tak buat, jangan buat, dia kata. Jika dikerjakan juga, dia kata batal sembahyang, dia kata. Lepas tu itulah antara pendapat Al-Furani. Mazhab Syafi'i juga. Ulama Syafi'i. Tapi dia tahun-tahun yang akhir-akhir dah. Nak mai tahun 1000 lebih dah. Jadi dia kata apa ni, kalau buat juga imam tak buat, makmum buat batal. Pendapat fiqh yang muktamad istirahat, imam tinggal, makmum buat tidak batal. Pegang tu. Selesai masalah. Tu cara mengaji nama dia. Nah abang ada ulama bahan ni ada juga bab tu pun. Dia kata batal ada. Seorang dua ulama ni ada. Tak payah dah, memang ada nama dia. Tapi tidak besar selisih dia sebab dah dijawab oleh ulama-ulama yang apa yang terbanyak. Habis dah 3 dah bang. Tahu dah. Dan jika imam mendahului baca surah, imam habis dah surah mayang apa? Macam mayang zuhur, mayang asar. Pasal mayang zuhur dengan asar, makmum sunat baca surah. Dia bukan kira zuhur dengan asar. Mana-mana semayang yang baca perlahan, makmum sunat juga baca surah. Mana-mana semayang baca deras, makmum wajib Fatihah, surah tak wajib. Tak wajib, tak sunat. Mayang imam baca deras, surah makmum tak boleh baca. Ini cara hukum. Bila imam baca pelan, makmum kena baca surah, tu hukum. Dia tak kira mayang asar, mayang apa. Jika semayang maghrib tu imam baca pelan, semua makmum kena baca surah tiap-tiap 2 rakaat tu. Pula dah. Pasal apa? Alasan dia tu imam baca pelan. Cuma dia buat tanya pula, pasal apa tu imam baca pelan? Nak buat bagaimana? Dia bingung. Itu lah jawapan dia. Tu je. Dah, bukan bingung. Mungkin dia uzur kot. Dah hang uzur, suara tak ada, makan rian banyak. Bagi orang lain jadi imam. Hang duk kalut buat apa? Tu saya kata bingung tadi tu.
Memang dia tu imam, dia suara tak ada. Dia macam kata apa ni? Betul. Nak jadi imam juga. Tak usah jadilah bagi orang lain. Takkan dia seorang yang jadi imam. Lega je jadi balik. Tu je kita bingung. Tak jangan marah lah tu. Pasal apa? Bingung sungguh. Tak boleh marah lah. Bingung sungguh tu. Contoh itulah. Baik. Mengajak kena selit-selit itu juga. Baik habis tu. Bismillah lah. Baik. Jadi imam baca surah habis dulu. Kemudian rukuk lah dia. Dia rukuk lah dah habis. Tu imam dah habis surah, dia tunggu apa? Rukuk lah. Maka makmum pun mula baca surah. Kawan tak habis lagi. Ini saya suka ulang ni. Pasal apa? Bila semayang masing-masing baca surah, surah tak sama. Imam rajin baca wadduha rakaat pertama. Makmum dia segan sikit baca Inna A'tainah, maka makmum sudah dulu. Tak ada masalah lah. Tiba-tiba hari kat mana tu dah makmum tu dia ikut. Aku habis Inna A'tainah, tu imam tak rukuk lagi. Baca wadduha. Tu imam kata esok aku geram aku nak baca wadduha pula. Imam apa? Makmum baca wadduha, makmum baca Allah. Imam pula dah. Dia sudah dulu dia rukuk. Dia tadi aku geram baca tak habis rukuk dah. Apa hukum dia? Macam mana? Bila imam baca habis surah, dia pun rukuk, makmum baru nak mula surah, baru nak baca bismillah, baca qul ya. Tiba-tiba imam rukuk, makmum baca perhabis surah itu dan mendapati ia akan imam yang rukuk, tapi dia baca bagi cepat, dia pun rukuk dengan imam, dahlah saat ni dah. Berkata Syekh Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum itu telah melakukan kesilapan semayang, silap saja, kerana mengikut imam itu wajib dan baca surah itu sunat hukumnya. Dia tak hukum kata batal kata tak batal. Pendapat dia makruh semayang makmum macam tu, melainkan pasal dia ada habaq tak batal, dia baca surah habis cepat, imam rukuk, dia dah rukuk juga dengan imam, cuma dia baca surah tu makruh, luput pahala semayang jemaah dia. Melainkan kalau dia baca surah imam rukuk, kemudian imam sami Allah, dia masih baca surah lagi, imam turun sujud, dia masih tak habis surah, dia baca juga, batal semayang, bukan pasal baca surah, kerana ketinggalan dua rukun berturut-turut dengan imam. Itu cara batal semayang nama dia. Jadi nak abang lah lewat lagu tu batal semayang, lagu ni tak kena. Senangnya apa dia? Tak usah duk baca langsung surah tu. Tu para makmum ni tolong mengaji lah bab tu. Kok jadi tu imam lagu tu tak entulah dia bertembung, imam baca Inna A'tainah, makmum baca Alam Tarakai, memang lain lah. Inna A'tainah mesti habis dulu. Nak abang bagi dah lah pasal habis, tu imam tu nak baca pasal cepat pula. Dua dah kalau imam, kelebihan tu imam cepat satu, baca pendek satu. Jadi tak ada sedia. Tak ada tu salah imam tak? Tak, salah makmum. Dia pergi tu. Hukum semayang pergi tu. Sebab apa? Wajib makmum ikut imam. Tu hukum dia. Bila bertemu wajib dengan wajib, baru boleh kena perhabis juga. Macam Fatihah itu. Habis satu bab dia dah. Jadi kesilapan kerana ikut imam itu wajib dan baca surah itu sunat hukumnya. Jadi sunat anu wajib kena dahulukan atau utamakan yang wajib hukumnya. Ikut imam adalah wajib, rukuk dengan imam adalah wajib. Itu hukum dia. Jadi habis dah bab malam ni. Boleh ingat cara mudah sembahyang. Baik, imam baca, imam tinggal tahiyat, makmum wajib tinggal. Imam tinggal jadah, makmum wajib tinggal. Imam tak sujud sahwi, makmum boleh sujud. Imam tinggal duduk istirahat, makmum boleh duduk. Tak ada masalah. Tu ngaji tu ya. Payah apa? Imam habis surah, dia pun rukuk, makmum baca juga. Itu kesilapan semayang. Salah, tak kena perbuatan tu. Jadi cukup mana ni? Tahu dah. Lepas ni semayang reti belakang dah. Cukuplah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tambahan? Ya. Apa dia hambat? Ya, baik. Bukan macam ni. Macam ni. Bagi sama bau.
Tak angkat apa pun, tak ikut sunnah Nabi sembahyang. Sembahyang sah. Bab persoalan sah sembahyang, saya dah berani kata banyak kita sah sembahyang. Cuma tak ada pahala sembahyang ni, yang tu yang kita tak mau. Kita peringkat nak buat apa? Kita ni satu tua. Umur kita ni tak banyak dah. Lah nak buat hal elok lah bagi orang sayang. Sembahyang bagi elok, bagi Allah sayang. Soalan saya, boleh tak sembahyang tak pakai baju? Orang lelaki lah, orang perempuan tak boleh. Orang lelaki boleh tak? Jawapannya boleh. Sah tak sembahyang orang tak pakai baju? Sah, tak ada masalah. Boleh tak hari Jumaat tu imam seorang saja main tak pakai baju? Sah tak sembahyang? Sah sembahyang, tak ada masalah. Tok imam nak baca khutbah, dia kata ibadah buat tok imam tak pakai baju ni, dia kata pi Mekah ihram saja dah. Balik mai dah ihram, tak ada tok imam tenang. Apa dia? Boleh sembahyang. Makmum syok tak sembahyang orang tu? Nak tanya akal, syok tak? Kalau syok, esok tok imam kena tak pakai baju. Kenapa maksud? Kalau makmum syok lah. Tentu makmum tak selesa. Awak tu imam pelik hari ni, aku nak ikut, aku tak ikut ni. Tak pakai baju ni. Imam pakai kain belekat aja, pakai serban. Allah, pelik dah. Kok mana tu imam kita hari ni? Sah tak? Tu imam tanya. Hak ni soalan payah. Ada apa tak jawab? Sah lah. Kalau sah jangan tanya tu imam tak. Hari ni aku panas. Tu imam jawab tu. Syok nak ikut tu imam tu? Tak syok. Jawapan tadi, tak angkat tangan. Agak-agak Nabi syok nak tengok kita. Nabi seronok nak tengok umat dia begitu. Kalau Nabi ada nanti ni, Nabi tak seronok tau. Jadi jawapan dia apa dia? Buat apa yang Nabi suka. Wallahu a'lam. Ada hak lain. Tapi sah sembahyang. Imam sembahyang sah tak apa. Tak berat sangatlah. Kita nak elok sembahyang ni. Habis no? Baik apa dia? Subhanallah, untuk ingatkan imam lupa. Baik. Yang ni dia kata bila imam lupa sesuatu yang boleh merosakkan sembahyang, peringat ia dengan subhanallah. Contohnya imam lupa rukuk, dia terus sujud terus. Tak ada ayat jadah, tak ada lah, dia terus sujud terus. Subhanallah. Jangan terus sujud ni. Makmum pastikan duduk tempat yang betul. Mana makmum tak turun lah. Dah ikut sembahyang, habis tu rukuk. Tiba-tiba imam turun sujud. Makmum bertegur subhanallah. Pasal imam melakukan silap sembahyang ia tidak rukuk. Tiba-tiba tegur, imam diberi pilih mengikut teguran dan tidak ikut teguran. Ni kena mengaji. Yang ni undang-undang masing-masing. Tok imam kata aku tak mau ikut, apa jadi pun aku nak buat lagu aku. Di situ makmum kena ada hukum dia. Imam ini tak boleh ikut dia kerana ia tidak rukuk tadi. Aku dah tegur dah, aku peringat dah. Pasal tempat tu boleh tegur sebab sembahyang silap. Tiap-tiap makmum yang tahu jelas imam silap kena mufarakah. Mufarakah pula. Niat putih ikutan. Hari ni aku tak ikut imam dah ni. Pasal apa? Jelas dia tak rukuk sembahyang. Contoh, baik tempat boleh tegur. Imam apa lagi? Tiba-tiba imam sembahyang kita kata apa? Apa contoh lagi ni? Dia tak baca Fatihah. Tak tahu dia ghalib ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Apa saya tak baca Fatihah pula dah? Subhanallah. Subhanallah. Tak dengar juga. Pada bab bacaan boleh tegur dan baca ayat. Subhanallah tegur tu. Tok imam tak dengar, tak faham pun. Ada kaedah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku tok imam dah reti dah kot banyak tu no. Tiba-tiba tok imam tak baca juga. Makmum ni pun sudah geram. Tadi subhanallah hang tak dengar. Alhamdulillah tak dengar. Makmum kata al-Fatihah. Batal. Tak boleh. Itu bukan ayat Quran. Maka batal. Atau tu imam tu dia pun beli Mekah, cakap Arab reti sikit lah. Iqra' dia dah baca. Dia baca Iqra' bismillahirrahmanirrahim lagi. Baca olehmu Iqra' alhamdu. Batal juga. Tak boleh. Itu bukan ayat Quran. Cakapan. Macam tu. Ataupun makmum dia tak tahu Melayu, apa dia tak tahu Arab. Dia tegur makmum tak boleh. Dia kata imam Fatihah tak baca. Oi, batal juga. Itu contoh jawapan nak bagi mudah-mudah. Subhanallah. Tempat yang tidak batal sembahyang tak perlu makmum tegur imam.
Kalau baca surah dia lupa. Surah ustaz kena tegur tak? Sebab surah bukan wajib. Tak baca pun sah. Ikut hukum tidak boleh tegur. Bila imam silap surah, jangan tegur. Kecuali imam minta ditegur. Tak imam minta tegur. Surah tegur tak boleh. Imam minta pun boleh. Imam tak boleh. Imam tak tolong saya. Boleh lah. Tapi bercakap tak boleh. Isyarat minta tolong, imam hendaklah diam yang panjang. Tu imam cerdik. Kalau surah tak boleh baca, dia baca innal ladzina amanu wa amilu salihat. Lupa berhenti terus. Senyap dia lena apa tak boleh tak apa. Lena. Tujuan dia diam lagi makmum tegur di belakang. Katalah ayat-ayat yang biasa baca lah, ayat jadah lupa kan. Dia diam. Selagi dia mengulang-ulang ayat, walaupun silap, makmum nampak celaru dah. Silap dia ulang juga. Tidak boleh tegur. Tu mengaji bab tegur tu. Kita mengaji pantang tu imam silap. Tu imam bukan silap, batuk sedak ya. Dia tegur 3-4 orang. Tu imam kata aku tak pergi hak mana satu. Tu imam kata aku nak ambil hak mana ni. Hak tu haji ni pun nampak betul tapi konon kok lain. Tu haji pasal apa ada berkonon kata. Tegur seorang yang jelas baca, dan cara menegur ayat pula bacaan sempurna. Contoh imam silap ayat lah, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru. Lupa apa zukiru apa tau. Jangan pergi tegur iza zukiru bara wasabbihu. Tak bukan begitu. Baca mula innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada wasabbihu. Baca bihamdi apa ni wahum la yastakbirun. Baca lambat-lambat supaya imam dapat ambil ayat itu. Kalau imam dia ketak dah, tak boleh juga. Baca lambat-lambat, imam ikut ayat tu satu. Dia ajak imam innama yu'minu bi ayatina ikut dah. Pasal apa? Nak bagi sujud tu dapat, tidak sujud tak boleh. Wahum la yastakbirun. Tu imam kata wahum la yastakbirun. Tu imam penat nak kawan tak boleh sungguh lah. Memang teruk dah bagi tu. Dia kata nasib baik dia ajak lagu tu. Batal memang tu imam. Tu nak batal tu. Cakap tak boleh lah. Tu imam berlega. Allahu akbar. Panjangkan takbir. Kerana sujud tu bagi panjang. Nak tahu sujud. Jadi dapat sujudlah ayat tu. Bolehlah bimbing kalau tentu kalau sampai pada alif lam mim silap dah nak bimbing. Hak tu pakai apa? Imam dia, makmum pun baik. Bila makmum pula tak mau tegur. Tak imam diam. Apa baca tangan mana lah. Dia diam. Diam tu minta tegur. Makmum pula diam juga. Menandakan makmum tak mau tegur. Bila makmum tak mau tegur, imam minta tegur. Mana? Imam sunat ubah surah lain. Surah lain pilih hak senang lah. Qul huwallah lah. Cukup lah. Hak lain pula baca-baca iza syamsu kuwirat. Lupa pula. Payah ayat tu. Letih Wallahu a'lam. Tu cara hak tegur tadi. InsyaAllah nanti kita mengaji lagi. Jumpalah bab tegur. Saya akan khususkan tajuk cara tegur saja. Yang ni umum yang ni. Ada hak lain tak ada aku no? Cukuplah untuk malam ni. Semoga kita sekalian boleh manfaat. Yang kedua, kita doa kepada Allah agar kita cinta dan suka kepada ilmu sepanjang hidup kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi rabbil alamin.